Baiklah murid-murid, pelajaran kita yang ketiga, yang terakhir adalah membanding nombor. Ada 4 soalan yang cikgu dapatkan dari buku teks kamu untuk kita cuba jawab hari ini. Cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk membanding nombor dengan menggunakan teknik 7 jari. Ya, ini dia 7 jari yang kamu sudah pelajari ya. 7 jari. Jadi inilah 7 jari yang kita akan gunakan untuk membuat perbandingan. Supaya perbandingan akan menjadi lebih mudah. Baiklah, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Bandingkan. Nombor yang manakah lebih besar? Dia inginkan nombor yang lebih besar sahaja ya. Jadi, dia mahu nombor yang lebih besar. Dia mau nombor yang lebih besar ya. Jadi kita tengok 396 ada 6 digit ya. Tulis di atas 396 542. Kemudian nombor yang satu pula kita akan tulis di bawah. Nombor yang satu kita akan tulis di bawah 395 642. Sekarang kita bandingkan. Mula-mula kita akan bandingkan pada ratus ribu dahulu. Pastikan apabila kamu membuat perbandingan, pastikan dia bermula daripada nilai digit yang terbesar. Dinilai tempat yang terbesar, iaitu di ratus ribu. Kalau tahun 5 dia memula di ratus ribu. Tahun 4 di puluh ribu. Dan tahun 6 di juta. Jadi kali ini untuk tahun 5 di ratus ribu ya. Jadi kamu mula bandingkan yang di ratus ribu. Jangan bandingkan di sah dulu. Sorry. Bandingkan di ratus ribu terlebih dahulu. Jadi kita mulakan membanding. Ratus ribu dia adalah 300 ribu di atas, 300 ribu di bawah. Jadi ini kita skip. Ya, skip maksudnya samalah. Kemudian di puluh ribu pun sama, 2290 ribu. Kemudian di ribu. Nah, di ribu dia tidak sama sudah. Jadi di atas dia 6, di bawah 5. Maksudnya nombor di atas adalah 6000, nombor di bawah adalah 5000. Jadi 6000 dengan 5000, mana satu yang lebih besar? Jadi yang lebih besar adalah 6000. Inilah yang lebih besar. Lebih besar. Jadi jawapan untuk soalan 1A adalah 396,542 ataupun bila kamu sebut dia adalah 396,542. Nah, itu adalah jawapan untuk 1A. Sekarang kita pergi kepada 1B. 1B, tulis di atas nombor yang pertama 668,095. Okey, kemudian nombor di bawah. Nombor di bawah kita tulis 668,905. Nah, mari kita bandingkan bermula di ratus ribu. Ratus ribu sama. Okey, sorry. Ratus ribu sama ya. Sama. Puluh ribu pun sama. Ribu pun sama. Nah, kita sampai di ratus. Tidak sama. Nah, tidak sama. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kita mahu mencari nilai yang lebih besar. Jadi nilai yang lebih besar di antara sifar dengan 9, maksudnya sifar di atas, di bawah dia 900. Ini 900, ingat nilai digit dia 900. Jadi ini sifar. Maka yang 900 ini lebih besar. Jadi ini adalah lebih besar. Jadi jawapan untuk soalan B adalah 668,905. Nah, itulah jawapan dia ya. Ini jawapan dia. Aha, untuk soalan nomor 1B. Sekarang kita pergi kepada soalan nomor 2. Soalan nomor 2 isi petak kosong dengan lebih daripada atau kurang daripada. Nah, perkataan lebih daripada, kurang daripada. Kamu harus faham apa maksud dia lebih daripada dengan kurang daripada. Cikgu berikan contoh. 9 adalah lebih daripada 3. Itu pernyataan dia dan ini adalah betul. Iaitu nomor 9 nilai dia lebih besar daripada 3. Nah, sekarang kalau kurang pula,
1 kurang daripada 7. Maksudnya ialah nombor di sebelah kiri untuk lebih daripada adalah lebih besar. Manakala untuk kurang daripada, nombor di sebelah kiri, di sini kiri ini kiri, nombor di sebelah kiri ini kanan. Nombor di sebelah kiri adalah lebih kecil untuk pernyataan kurang daripada. Ingat itu ya. Tempat dia di sebelah kiri kah, sebelah kanan kah? Jadi di sebelah kiri itu mesti kamu ikut pernyataan. Kalau dia kurang daripada, sebelah kiri dia mesti lebih kecil. Kemudian kalau lebih daripada, sebelah kiri dia mesti lebih besar. Begitu. Cara untuk membanding menggunakan pernyataan lebih daripada dan kurang daripada. Ingat itu murid-murid semua. Sekarang kita jawab soalan nombor 2. Letakkan nombor itu 354.923 di atas. Kemudian di bawah dia 345.923. Nah, kita bandingkan ini sama, ini tidak sama. Yang lebih besar kita ikut di atas Kita ikut di atas lebih besar. Bermaksud bila kita tulis nombor itu 354.923, kita akan gunakan pernyataan lebih daripada. Lebih daripada. Okey, lebih daripada apa tu? Nombor yang ada di bawah ya. 345.923. Begitu cara tulis dia ya. Ingat begitu cara tulis dia. Yaitu nombor di atas itu kamu akan pilih yang lebih besar. Bila kamu guna pernyataan lebih daripada. Jadi inilah kegunaan 7 jari. Nombor yang di atas tu kamu tulis dahulu. Lepas tu nombor yang di atas tu kamu tengok adakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar, kamu guna pernyataan lebih daripada. Kalau dia lebih kecil, kamu guna pernyataan kurang daripada. Baiklah, mari kita cuba soalan seterusnya. Soalan seterusnya kita letakkan nombor itu B 690.178. Kemudian di bawah kita tulis 690.187. Nah, mari kita bandingkan ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Bila sampai di puluh tidak sama. Jadi kita tulis nombor di atas terlebih dahulu, yaitu 690.178. Kita tengok 7 dengan 8 mana lebih besar. Yang di atas tu apa? Lebih besar kan lebih kecil? Yang di atas tu lebih kecil sebab dia 70. Yang di bawah tu kan 80. Jadi maksudnya di atas tu lebih kecil. Jadi pernyataan dia kita guna adalah kurang daripada. Sorry, kita guna warna lain ya. Okey, kurang daripada. Kurang daripada berapa? 690.187. Begitu cara untuk menulis ya. Okey, itu untuk soalan nombor 2B. Nah, sekarang kita cuba buat soalan nombor 2C pula. Nombor 2C kita letak sini atas 100. 100.400. Okey, kemudian dibawa pula 110.000. Ini 110.000 ya. Kita bandingkan di 100.000 terlebih dahulu sama dan kita tengok di 10.000 tidak sama. Kita tulis nombor di atas 100.400. Kita tengok pernyataan dia. Nombor di atas lebih kecil kah lebih besar dengan berbanding di bawah. Kita tengok ini di atas dia sifar, di bawah dia adalah 10.000. 10.000 ya. Sifar dengan 10.000. Jadi sifar tu dan di sini 10.000. Jadi 10.000 lebih besar. Jadi yang di atas tu lebih kecil. Jadi kita guna pernyataan kurang daripada kerana dia lebih kecil. Okey, kurang daripada apa? Di bawah 110.000. Jadi cikgu harap kamu sudah faham sampai soalan nombor 2C. Jadi 2D itu cikgu rasa kamu boleh jawab sendiri. Tidak ada masalah. Kamu guna 7 jari sahaja. Ya, senang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Susun nombor. Ini menyusun. Kalau menyusun nombor, dia ada pernyataan tertib menaik. Tertib menaik.
dan ada tertib menurun. Ingat, pernyataan ini kamu harus faham betul-betul. Kalau tertib menaik maksudnya dia mula dengan nombor terkecil. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Semakin besar ke kanan, ini terbesar. Aha. Ke kanan ya. Ingat itu. Manakala tertib menurun pula, dia mula dengan terbesar. Di sebelah kiri. Kemudian dia semakin kecil. Sehinggalah kepada terkecil. Untuk sampai ke kanan. Dia gerak ke kanan. Ingat, contohnya untuk tertib menaik adalah 3, 4, 8, 23. Ini menaiklah nih. Sebab tengok 3, 4, 8, 23. Semakin besar. Kemudian yang tertib menurun daripada 100. Tiba-tiba dia turun pergi 83. Kemudian tiba-tiba dia turun pergi 2. Kemudian tiba-tiba turun pergi 0. Maksudnya kamu tengok nombor dia semakin kecil. Ini adalah tertib menurun. Baiklah, seterusnya kita cuba soalan yang pertama. Kita hanya akan buat soalan 3A sahaja ya. 3B itu nanti kamu boleh buat sendiri sebab cikgu akan terangkan bagaimana cara dia sahaja. Okey, tulis nombor itu bermula dari ratus ribu ya. 500,000, 316. Kemudian dibawa lagi tulis 501,905. Kemudian dibawa lagi 503,802. Kemudian yang terakhir 504,990. Okey, mari kita susun. Kita akan susun. Mula-mula kita bandingkan di ratus ribu semua sama, di puluh ribu pun semua sama. Nah, sampai di ribu kita akan nampak ada 1, 3, 4, 5. Terus kita boleh nampak mana terbesar, terkecil ya. Kita mula dengan yang kita boleh buat tertib menaik atau tertib menurun. Sebab semua nombor di sini ataupun nilai di sini tidak sama. Ya. Jadi kita boleh buat tertib menaik. Ya, tertib menaik. Kalau tertib menaik kita mula dengan paling kecil. Jadi kita cari yang paling kecil di sini. Paling kecil adalah 1, betul? Yaitu 1.000. Jadi ini adalah pilihan kita yang pertama. So ini adalah yang pertama. Jadi kita tulis terlebih dahulu ya. Sebab kalau tertib menaik dia mesti paling kecil dulu. Okey, 905. Kemudian ini garis. Kita cari yang kedua kecil. Maksud dia naik, dia menaik. Jadi 3 lah kita nampak kan? So ini adalah B. Ingat ya? So kita tulis 503,802. Kita tulis. Kemudian kita garis. Kemudian kita cari lagi itu 4. So kita tulis 504,990. Jadi kita garis dan yang terakhir yang belum kena garis adalah nomor paling besar. Jadi itu adalah 505,316. So inilah dia susunan nombor tertib menaik. So ini adalah tertib menaik. Kemudian kita tukar kepada tertib menurun pula. Tertib menurun. Kalau tertib menurun, nombor paling besar terlebih dahulu. Nomor paling besar kan ini. Jadi kita tulis di situ 505,316. Kemudian ini pula lagi 504. Dia terbalik sahaja ya, terbalik sahaja. Kemudian ini 503,802 dan yang terakhir adalah 501,905. Nah, ini adalah susunan dia ya, dari kiri ke kanan. Ya, ada soalan? Kalau tidak ada soalan, itu sahaja. Tunggu sekejap ya, cikgu akan betulkan yang ini. Okey. 503,802 dan yang terakhir 501,905. Ini adalah susunan dia yang betul ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Daripada
besar, terbesar, dia semakin terkecil. Ini adalah susunan tertib menurun. Baiklah, itu selesai soalan nombor 3. Kita pergi soalan nombor 4 yang terakhir. Lengkapkan, maksudnya kita harus mengisi tempat kosong dengan nilai-nilai yang mungkin. Yang mungkin maksud dia jawaban kamu harus logik, betul, tetapi ada banyak jawaban kamu. Boleh jadi lebih daripada satu. Okey, langkah yang pertama ialah ambil 3 ini sahaja. Sebelum dan selepas kotak itu. Sebelum dan selepas kotak itu kamu tulis ya. Jadi 7, 0, 9, 4, 1, 5. Di bawah ialah 7, 0, 9, 4, 1, 8. Jadi kamu akan tulis di tengah-tengah apakah nombor yang mungkin berada di tengah-tengah ya. So, bila kamu banding ini 7, maksudnya di tengah pun 7. Ini 7, di tengah pun 7. Ini 9 sama 22, so 9 juga. Ini pun sama, so samalah kamu letak juga. Ini pun sama, so 1 juga. So di sini 5 hingga 8. So kamu boleh letak di sini mungkin. Kemungkinan 5 selepas 5 kan ada 6, ada 7. Ada 2 lah kemungkinan dia. 2 kemungkinan jawapan. Jadi kamu boleh pilih salah satu. Jadi jawapan yang cikgu pilih adalah 7, 7, 9, 4, 1, 6. Begitulah. Jadi ada 2 jawapannya di sana, 1 saja kamu tulis. Okey. Soalan A. Soalan B pula. Soalan B. Soalan B, ambil ini. Cikgu sudah cakap tadi kan, ambil ini. Ya, ambil itu sahaja. Sebelum dan selepas. Okey. 8, 8, 0, 1, 4, 8 dan 8, 8, 7, 9, 0, 2, 1. Okey, mari kita tulis di tengah apakah kemungkinan jawapan dia. Ini sama semua, so 8. Ini tidak sama. Di 10,000 tidak sama. Jadi ini adalah 80,000, di sini pula 70,000. Jadi bermaksud ini adalah menurun. Betul atau tidak? Dia semakin menurun kan, daripada 880,000 dia turun pergi 879, dia turun lagi. Semakin lama semakin turun. Jadi maksudnya nombor di tengah ini nanti kita letak, dia mesti lebih kecil daripada 880,000 tapi lebih besar daripada 879. Jadi kita boleh letak di sini 8, apa saja nombor lah kan. Yang penting kau boleh letaklah di sana. 7 kan, 8 pun boleh. Yang penting nanti dia lebih. Okey. So cikgu pilih 8. Lepas tu di sini cikgu akan letak sifar sebab ikut di atas Di atas pun 80 juga. Di atas ikut di atas. Jadi mesti ikut di atas. Kamu tidak boleh letak 1. Nanti kalau 1 dia lebih daripada nombor di atas, tidak boleh. Dia mesti ikut di atas tu yang lebih besar ya. Jadi kemudian di sini yang kamu bagi dia kurang, kamu letak dia sifar pula. Kenapa dia sifar? Sebab dia kurang daripada 1. Jadi kamu boleh letak di sini 72 kah, begitu. Jadi ini contoh dia ya. Jadi pastikan nombor tu lebih kecil daripada nombor di atas dan lebih besar daripada nombor di bawah. Jadi ternyata nombor itu lebih kecil daripada nombor sebelum itu. Oh sorry. Cikgu ambil yang itu pula kan. Cikgu tersilap pula. Kita cancel semua ni. Okay. Cikgu cancel semua ni. Tak betul. Okay. Nombor yang sepatutnya kita tengok ini, cikgu sendiri pun boleh buat silap ini. Cancel yang tadi tu ya. Untuk soalan B. Ambil yang ini. 8, 7, 9 di atas. 0, 2, 1. Kemudian di bawah 8, 5, 4. 9, 9, 7. Sorry cikgu silap. Baiklah, kita letak nombor di tengah. Ni 8, jadi sini pun 8. Ini tidak sama. Jadi berapa kamu nak letak di sini supaya dia kurang daripada nombor di atas tapi lebih daripada nombor di bawah. Kurang daripada nombor di atas tapi lebih daripada nombor di bawah. Jadi kamu boleh letak di sana 6. Lepas tu kamu letaklah apa-apa sahaja di sini boleh. Yang penting di sini boleh sudah. Yang penting di sini yang paling pentingnya yang di 10,000 tu. Di 10,000 tu mesti dia
kurang daripada nombor di atas dan lebih daripada nombor di bawah. Jadi yang di sebelah sini ni pedulilah, apa saja kamu letak sana pun boleh sudah. Yang penting di puluh ribu. Ya, sebab di 10,000 tidak sama. Bila tidak sama di 10,000 tu, bermaksud di sanalah nanti kamu pastikan nombor di tengah tu tidak boleh lebih daripada nombor di atas dan tidak boleh kurang daripada nombor di atas. Jadi kau letakkan dia di tengah-tengah. Okey, jadi jawapan yang cikgu pilih adalah 86,899 Jadi kamu tengok memang pun dia kurang daripada 879,000 tapi dia lebih daripada 854,000. Begitu sahaja cara dia. Jadi cikgu minta maaf dengan yang tadi kesilapan tu. Cikgu harap kamu tidak akan ikut kesilapan yang tadi itu. Biasa inilah kesilapan yang boleh berlaku dalam pembelajaran, tetapi kita boleh betulkan serta merta. Ingat itu, kesilapan tu boleh berlaku tapi boleh dibetulkan. Sekian sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi.